Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Isnin 20 Disember. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Banjir 8 negeri, jumlah penduduk dipindahkan terus meningkat. Usaha bantu pindahkan mangsa banjir di Taman Sri Muda dilipat gandakan dan tanpa henti. Itu tadi visual yang di Pertuan Agong menyantuni penduduk terjejas banjir di PPS Wisma Belia Kuantan Pahang dan visual banjir di Taman Sri Muda Shah Alam Selangor. Setakat 7 malam tadi, jumlah penduduk yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di 8 negeri terus meningkat melebihi 61,000 orang. Menurut aplikasi Info Bencana, Jabatan Kebajikan Masyarakat setakat pukul 6 petang, 61,217 penduduk dipindahkan ke 451 PPS berbanding semalam, iaitu lebih 31,000 berlindung di 351 PPS. Pahang merekodkan jumlah tertinggi dengan 32,361 penduduk dipindahkan berbanding tengah malam tadi 19,380 penduduk. Selangor turut merekodkan peningkatan berbanding semalam. Setakat 7 malam tadi, 23,530 penduduk berlindung di 133 PPS. Baik, berikut kita saksikan statistik penduduk terjejas banjir setakat 7 malam tadi. Ya, kita saksikan. Mesyuarat khas penyelarasan bencana negara yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini meluluskan beberapa insentif untuk penduduk terjejas banjir. Antaranya Majlis Keselamatan Negara MKN akan mengeluarkan pengarahan kepada semua pihak berhubung tindakan yang perlu dilakukan dengan segera. Selain itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan tetap menjadi sekretariat utama pengurusan bencana dan mengendalikan semua penyelarasan, dan sekiranya sesuatu tindakan itu tidak dipatuhi, maka MKN akan mengeluarkan arahan lanjut. Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit untuk aktiviti pemulihan pasca banjir bagi membaik pulih rumah dan infrastruktur yang rosak. Selain itu, dalam membantu usahawan pula, pembiayaan kewangan diberikan sehingga RM5,000 melalui Bank Simpanan Nasional BSN. Pembiayaan ini adalah tanpa faedah atau keuntungan dengan tempoh bayaran yang bermula hanya selepas 6 bulan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani.
Perdana Menteri turut memaklumkan syarikat pelaburan berkaitan kerjaan GLIC dan syarikat berkaitan kerjaan GLC yang telah bersetuju menyumbang sebanyak 50.8 juta ringgit bagi membantu usaha menangani bencana banjir dan usaha pemulihan pasca banjir. Ini adalah peningkatan lebih 100% berbanding jumlah 25 juta ringgit yang diumumkan semalam. Kerajaan turut bersetuju untuk memberikan 2 bulan pengecualian sewa kepada penyewa SME Banks Entrepreneur Premise Complex yang terjejas akibat banjir. Usaha memindahkan penduduk yang masih terperangkap dalam bencana banjir di Taman Seri Muda Shah Alam dilipat gandakan dan kerja menyelamat dilaksanakan tanpa henti. Menurut Perdana Menteri, 41 bot, 16 lori dan aset lain digunakan bagi tujuan tersebut. Datuk Seri Ismail Sabri dalam catatan di akaun Facebook beliau hari ini memaklumkan pemindahan lebih 500 mangsa banjir sudah bermula sejak Jumaat lepas melibatkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat dari Balai JBPM Shah Alam, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut menyediakan makanan bermasak untuk dihantar ke rumah mangsa dan pusat pemindahan sementara PPS. Beliau akan terus memantau perkembangan tersebut dan berdoa semoga keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada anggota pelbagai agensi yang sehingga kini masih bekerja keras tanpa henti. Perdana Menteri turut berterima kasih kepada sukarelawan, badan bukan kerajaan dan ahli keluarga Malaysia termasuk wakil rakyat yang menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana. Sementara itu, operasi menyelamat penduduk terjejas banjir di Taman Seri Muda Shah Alam telah meliputi keseluruhan kawasan yang menempatkan kira-kira 4,400 kediaman yang ditenggelami air. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Naina mereka berkata bagaimanapun terdapat penduduk yang enggan berpindah atas pelbagai faktor. Ada banyak sebab, ada yang juga takut pasal COVID pun ada. Penularan ada yang risau pada keadaan kesihatan orang. Jadi yang lebih baiknya kalau dalam keadaan mereka pindah ke PPS boleh daftar dan akhirnya dia boleh mendapat bantuan daripada pihak kerajaan. Datuk Seri Rizal meninjau operasi di Pusat Kawalan Operasi Bencana Bomba Seri Muda. Beliau turut memaklumkan 321 anggota bomba, polis, tentera dan agensi berkaitan digerakkan ke Taman Seri Muda bagi memindahkan segera penduduk terjejas banjir. Baik, selain menangani proses perpindahan penduduk terjejas banjir, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang turut berhadapan beberapa kes menyelamat dan mencari. Kita terus saja bersama wartawan Muhammad Hazwan Azman langsung dari Kuantan. Silakan, Hazwan. Baik, terima kasih Syaril dan Dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di bilik gerakan banjir JBPM Negeri Pahang di Kuantan di mana ia menjadi command center kepada atur gerak operasi bomba di seluruh negeri Pahang. Difahamkan sehingga kini seramai 32,149 orang penduduk daripada 8,532 buah keluarga telah ditempatkan di 260 pusat pemindahan sementara membabitkan 9 daerah. Dan bagi memperincikan lagi mengenainya, seketika bersama saya adalah pengarah JBPM Negeri Pahang iaitu Insinyur Wan Muhammad Zaidi Wan Isa. Assalamualaikum dan apa khabar Tuan? Waalaikumsalam. Tuan, mungkin boleh ceritakan sedikit orang kata setakat ini operasi menyelamat banjir dan perpindahan penduduk setakat ini. Okey, di mana Jabatan Bomba peringkat awalnya menerima panggilan untuk menerima bantuan atau membuat panggilan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir pada 17 hari bulan. Jadi apabila kita tengok keadaan yang hujan tidak berhenti dan panggilan untuk membuat pemindahan begitu banyak, jadi pada 18 hari bulan Jabatan Bomba telah membuka bilik gerakan operasi di sinilah untuk menyelaraskan semua kerja-kerja operasi kebombaan dalam pemindahan banjir ini dilaksanakan dengan lebih berstrategi dan teratur. Ya. Dari sini kita juga telah mengambil untuk membekukan keputusan untuk membekukan semua cuti-cuti pegawai kita supaya dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam kerja-kerja menyelamat semasa banjir ini. Mana-mana yang telah sedang bercuti kita panggilkan balik.
Jadi walaupun kita membuat kerja-kerja operasi perpindahan, kita tidak juga terlepas dari melaksanakan kerja-kerja operasi yang lain. Contohnya kita membuat kerja operasi untuk mencari dan juga menyelamat mangsa-mangsa yang lemas di air disebabkan oleh banjir. Contoh pada masa sekarang ni masih lagi beroperasi iaitu di Kampung Cepaka Kuantan, yang mana kita dapati seorang yang lemas, masih lagi kita menjalankan operasi. Begitu juga di Bobby Eco Farm, iaitu 3 orang yang disyaki lemas dan kita masih juga menjalankan operasi. Dan juga satu lagi di Telemong yang melibatkan yang disyaki ada 6 orang yang lemas. Jadi dalam masa, walaupun kita menjalankan operasi kebombaan untuk menyelamatkan mangsa banjir, jadi kita juga tidak terlepas untuk menjalankan ataupun standby untuk menghadapi kemungkinan adanya kebakaran-kebakaran dan juga mungkin berlakunya kemalangan kenderaan. Jadi kita memerlukan pegawai-pegawai yang ramai untuk dalam operasi semasa musim banjir ini. Ya. Tuan, kalau kita cerita dari segi aset dan logistik dan anggota, berapa ramai yang dikerahkan sepanjang musim banjir ni? Okey, untuk tujuan ini, kita tadi seperti mana yang saya katakan, kita dah membekukan semua cuti pegawai kita yang ada di Negeri Pahang ini, iaitu seramai 1,014 pegawai. Jadi kita dah kerahkan semuanya untuk bertugas mengikut shift masing-masing lah. Dalam masa yang sama, kita juga membuat persediaan bagi logistik marine, yang mana kita ada 44 buah bot aluminium, 4 lori Highcom, 3 lori 5 tan, 4 3 tan dan kenderaan 4x4 19. Dalam masa yang sama, kita juga mendapatkan bantuan daripada negeri-negeri yang berhampiran yang tidak mengalami banjir. Contohnya daripada negeri Perak, yang mana kita mendapat bantuan seramai 30 orang anggota dia untuk kerja-kerja operasi bersama dengan 4 buah bot aluminium. Begitu juga kita mendapat bantuan daripada Akademik Bomber Wakatapai, iaitu seramai 11 orang pegawai dan juga 3 buah bot aluminium yang diminta. Dan kita juga ada terima bantuan daripada 9 anggota SMART. Yang itu yang kita apply-kan untuk membantu kerja-kerja operasi semasa banjir ni. Sebab dia memerlukan ramai orang. Ya. Okey, baik Tuan, di atas perkongsian tersebut. Diharapkan cuaca baik sejak semalam akan berterusan dan keadaan banjir semakin pulih dengan segera. Saya kira itu saja perkembangan semasa keadaan banjir di Pahang ketika ini. Kembali bersama Syaril dan Dia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Hazwan untuk perkembangan semasa dari Pahang seketika tadi. Penyelarasan keperluan penduduk terjejas banjir, terutama mereka yang ditempatkan di PPS, menjadi perkara paling dititik beratkan ketika ini. Gerak kerja mengikut norma baharu semasa membantu memerlukan pengurusan yang baik oleh JKM Kelantan bersama agensi berkaitan. Ya, setakat 7 malam tadi, sebanyak 34 PPS masih beroperasi di 4 jajahan. Menempatkan 3,642 penduduk dari 1,104 keluarga. Bagaimanapun, PPS di Jeli telah ditutup sepenuhnya. Laporan lanjut bersama wartawan Fikri Zaib di Rantau Panjang. Silakan Fikri. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi, Rantau Panjang, yang mana ia dijadikan pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan mereka yang terjejas banjir, khususnya di kawasan sekitar tebing Sungai Golok. Dan di PPS ini menempatkan 216 penduduk dari 72 keluarga. Apa yang penting sekali, khususnya ketika musim banjir seperti ini, adalah mengenai agihan bantuan dan sebagainya. Dan hari ini, malam ini, saya ditemani oleh Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan, Encik Said Sidup, untuk berkongsi sedikit mengenai dari segi agihan bantuan dan sebagainya. Jadi, Tuan, terima kasih kerana sudi bersama Berita RTM pada malam ini. Jadi setakat ini macam mana dari segi agihan bantuan dan keperluan penduduk terjejas banjir di PPS? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, khususnya yang di Kelantan lah,
Banjir yang berlaku sekarang ini di Kelantan ini bagi saya masih terkawal lagi, di mana kemuncak semalam kita telah buka lebih kurang 57 pusat pemindahan, melibatkan lebih kurang 4,720 mangsa. Dan hari ini kita pun dah banyaklah kawasan yang PPS yang kita dah tutup. Dari segi persiapan JKM, alhamdulillah setakat ini kita pun dah sediakan makanan bermasak kepada mangsa. Kita pun dah mematuhilah SOP yang telah dikeluarkan oleh NADMA dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana kemasukan mereka memang kita semak suhu lah sehari 2 kali atau 3 kali lah. Dan mereka yang bergejala kita akan hubungi Kementerian Kesihatan untuk mereka tempatkan di tempat yang sesuai lah. Dari segi kelancaran agihan tu macam mana? Setakat ni alhamdulillah lah kita tidak ada terima lagi rungutan daripada mangsa lah. Di mana kita mendapat kerjasama yang baiklah daripada Datuk Pengulu, penggawa dan juga agensi yang terlibat lah, yang membantu kita dalam menguruskan bencana banjir. Dan kita sentiasalah memantau, khususnya pegawai saya lah di Jejahan dan sebagainya, memantau perkembangan yang berlaku di setiap PPS supaya kalau ada rungutan ataupun ada apa-apa aduan kita cuba atasi sebaik mungkin. Kepada penduduk lah yang mungkin masih lagi belum berpindah ataupun sebagainya, mungkin bagi memudahkan untuk urusan pemindahan dibuat, macam mana dari segi JKM? Kita mintalah penduduk yang khususnya yang tinggal di kawasan terlibat banjir ini sentiasalah melihat kepada perkembangan semasa dan mematuhilah apa jua arahan daripada pihak berkuasa, dan sekiranya diarahkan untuk berpindahlah supaya kita dapat menyelamatkan diri dan keluarga lah. Terima kasih Cik Said kerana sudi bersama Berita RTM malam ini. Jadi itu saja perkongsian yang dapat saya berikan langsung dari Rantau Panjang. Kembali kepada penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Fikri langsung dari Kelantan. Beberapa perancangan jangka panjang dan pendek akan dilaksana pihak berkaitan bagi memastikan kejadian banjir khususnya di daerah Mualim tidak berulang. Perkembangan semasa kita bersama wartawan Fahmi Muhammad Noor di lokasi. Silakan Fahmi. Baiklah, ketika ini saya berada di satu-satunya pusat pemindahan sementara PPS yang beroperasi di daerah Mualim, iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Kuala Slim. Dan sepanjang seharian kami berada, kru berita yang kami berada di daerah Mualim ini, cuaca alhamdulillah baik. Dan ketika ini saya bersama dengan pegawai daerah Mualim, Tuan Muhammad Fitri Hassan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Tuan, mungkin boleh kita kongsikan terlebih dahulu keadaan semasa banjir di daerah Mualim ini. Terima kasih. Kalau ikutkan berdasarkan keadaan semasa di daerah Mualim ini, kita dapati terdapat 7 kawasan yang kita letakkan dalam keadaan berjaga-jagalah. Dan salah satunya yang paling kita beri perhatian adalah di kawasan Kuala Slim inilah, kerana ia melibatkan perpindahan daripada kawasan penempatan ke pusat pemindahan sementara. Dan terdapat 11 buah keluarga yang kita telah pindahkan ke sini lah. Dan keadaan hasil daripada pemantauan kita mendapati paras air sungai pada masa ini telah pun berkurang sejak semalam, walaupun belum lagi mencapai tahap paras normal, tetapi ia telah memberi satu gambaran yang agak positif kepada kita di sini dalam menguruskan PPS bagi masa-masa yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Kuala Slim ini. Baik Tuan, punca kejadian banjir di daerah Mualim ini disebabkan apa Tuan? Kalau kita lihat faktor hujan adalah faktor utama lah, di mana dalam 3 hari berturut-turut faktor hujan yang melebihi kadar biasa telah pun berlaku di daerah Mualim. Dan ianya ditambah lagi dengan keadaan aliran sungai yang kita menerima aliran hujan daripada bukit yang juga daripada sungai-sungai lain yang bercantum dengan Sungai Selim, menjadikan kadar banjir itu lebih berisiko di daerah Mualim ini. Dan dalam keadaan ini kita telah pun mengambil langkah bersiap siaga bersama dengan agensi lah, supaya kesan banjir itu dapat kita minimumkan lah. Okay. Dan difahamkan juga tadi ada mesyuarat pengurusan bencana. Mungkin Tuan boleh kongsikan dapatan daripada mesyuarat tersebut? Ya, memang itu salah satu daripada kita punya langkah tindakan pencegahan dan juga kawalan di peringkat daerah dan juga negeri. Dan kita telah pun diberi arahan oleh pihak jawatankuasa negeri untuk teruskan langkah-langkah
kesiapsiagaan kita dan juga kita perlu memastikan keadaan dan juga kesiapsiagaan kita di kalangan semua agensi terlibat dalam daerah kita khususnya di Mualim ni, dan kita juga perlu mendapatkan segala sumber yang kita perlu untuk memastikan kita dapat menangani banjir yang berlaku dan juga yang akan berlaku dengan lebih baik, dan juga supaya semua dapat diberikan bantuan kepada semua masa terlibat. Baik, akhir sekali secara ringkas mungkin nasihat Tuan kepada penduduk yang terjejas banjir di daerah ini. Nasihat kita kepada semua penduduk di daerah Mualim ni supaya yang pertama sekali memastikan keselamatan diri dan juga keluarga masing-masing dalam keadaan musim hujan sekarang ni. Yang kedua, kita nasihatkan untuk mematuhi arahan-arahan dan juga nasihat daripada pihak berkuasa dan juga agensi terlibat dalam menguruskan pengawalan banjir ini. Dan yang terakhir kali, sekiranya terdapat masalah ataupun kesebaran kesulitan, minta berhubung segera dengan agensi kita yang kita telah pun tugaskan, dan kita pun akan sebarkanlah maklumat-maklumat berkaitan dengan nombor-nombor untuk dihubungi kepada penduduk di daerah Mualim ni. Baik, terima kasih Tuan. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian kami dari daerah Mualim di negeri Perak ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi langsung dari lokasi banjir Mualim Perak. Hampir 16,000 pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dari seluruh negara telah digerakkan ke 8 negeri terjejas banjir. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia sebagai bantuan tambahan kepada kekuatan sedia ada di kontingen negeri. Walaupun diumumkan oleh Tan Sri semalam bahawa kita telah menggunakan selama 23,000 anggota yang bersedia, di seluruh negara 23,000. Tetapi difokus kepada negeri-negeri, 8 negeri yang menerima bencana ini, hampir 16,000 telah pun kita gerakkan mereka untuk turun membantu semuanya. Dan ini tidak mencukupi. Maka sebab itu kita melalui KSU semalam telah pun mengadakan mesyuarat supaya kita dapat bantuan daripada APMM, Rela, seberamai mungkin lagi 5,000 orang lagi untuk membantu semua mereka yang menerima bencana di sini. Dalam pada itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela turut dipanggil bagi menghulur bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Baik, semua pihak yang ingin menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir perlu mendaftar di Pusat Kawalan Operasi Bencana di kawasan terlibat. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hashim berkata, ini bagi menjamin keselamatan selain bantuan dapat dikoordinasi dengan lebih baik. Kita minta semua yang hendak membantu kita walaupun di air dan di darat untuk berdaftar dengan kita supaya kita tahu pergerakan ini lebih tersusun dan keselamatan semua orang dapat kita jamin. Walaupun kita sebenarnya hendak menyelamatkan orang, tetapi kita make sure kita sendiri keselamatan kita dapat kita pastikan. 7 mayat ditemukan manakala seorang masih hilang di kawasan banjir di seluruh Selangor. Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri Nur Azam Khamis berkata 4 daripadanya ditemui di sekitar kawasan Seri Muda Shah Alam setakat petang tadi. Laporan mangsa terperangkap dalam rumah yang kita cakap rumah-rumah semua sekarang ni, buat masa ni kita tak dapat lagi info yang menyatakan dia terperangkap dan kita pergi dapat mayat. Satu, ada mangsa yang kita dapati semalam ialah salah satu orang yang cuba menyelamat orang. Jadi dia bawa bot kan, betul tak? Dia collect ni dan kita terambil. Kemudian ada 3 mangsa yang dimaklumkan ini adalah lemas sendiri. Tambah Nur Azam, 2 mayat ditemukan di Sepang pagi tadi manakala 1 lagi mayat ditemukan pada Sabtu lepas.
Baik, unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersedia 24 jam untuk menggerakkan operasi menyelamat dan pengagihan bekalan makanan kepada penduduk terjejas banjir. Operasi bantuan udara di sekitar Lembah Kelang hari ini melibatkan 5 buah helikopter milik JBPM. Jadi laporannya kita bersama wartawan Dian Fatihah Maknoh. Kru RTM hari ini berkesempatan menyertai operasi unit udara JBPM dengan menaiki pesawat Agusta Westland 189 yang diketuai penguasa bom bekanan 2 Wahyudi Sayuti. Tinjauan dijalankan di sekitar Shah Alam dan Hulu Langat mendapati banjir di kebanyakan kawasan terlibat sudah mulai surut. Bagaimanapun kawasan di sekitar Seri Muda masih ditenggelami air. Setiap penerbangan dan juga bantuan penyelamatan yang dilakukan unit udara JBPM bergantung kepada keadaan cuaca dan persekitaran ketika berlakunya bencana. Pasal lambat bantuan tu kita kena, saya berharap orang awam pun harus mengambil kira tentang masa dan jarak anggota bomba untuk sampai, sebab keadaan hujan lebat, arus deras untuk sampai ke tempat mangsa mungkin mengambil masa, dan bukannya kawasan yang kecil, kawasan yang terlibat adalah kawasan yang besar. Kemungkinan pihak penyelamat sedang menyelamatkan di kawasan berhampiran, perlu mengambil masa lah hingga sampai ke tempat mangsa. Unit udara JBPM turut menggunakan teknik winching, iaitu kaedah menarik atau mengangkat mangsa dari udara sama ada untuk menyelamatkan penduduk terjejas banjir ataupun menyampaikan bantuan. Baru ni kita telah menggunakan kaedah winching ni di area Karak, Bentong, tetapi bila kita menggunakan kaedah yang sama di kawasan Seri Muda, apa yang kami lihat dan dapati, atap-atap rumah tersebut cuba tertanggal, so lagi membahayakan mangsa yang berada di atas. Bergantung pada keadaan semasa dan bentuk bangunan tersebut. Dan kalau bangunan itu menggunakan atap zinc, lagi membahayakan lah. Kalau dia menggunakan atap yang konkrit, insyaAllah tak ada masalah. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tanggungjawab menggalang tugas penyelamat dan memberi bantuan kepada orang ramai yang menggunakan pengurusan udara JBPM, walaupun kadang-kadang berdepan dengan cuaca buruk dan juga berisiko dalam melaksanakan penerbangan di waktu hujan. Diharapkan cuaca baik ini dapat berterusan agar usaha menyelamat dan juga memberi bantuan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Dian Fatihah Maknoh, Berita RTM. Baik, sementara itu di Pahang, 5 ibu mengandung berjaya dipindahkan dari PPS Sekolah Kebangsaan SK Benta menerusi operasi bantuan pemindahan perubatan Medivac dengan menggunakan helikopter. Pegawai Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Muhammad Fadli Nizam Muhammad Razali berkata kesemua wanita berkenaan dipindahkan ke Hospital Kuala Lipis atas faktor keselamatan. Mereka ni dalam keadaan stabil, tapi kita bawa dia ke hospital supaya at any time mungkin mereka akan bersalin. Jadi kita tidak akan ambil risiko meletakkan mereka di PPS. Jadi kita biarkan mereka di dalam tempat yang selamat dengan adanya pegawai perubatan yang terbaik. Pihaknya juga telah menghantar barang keperluan asas seperti makanan, tuala, tilam dan tikar di Bentong. So jumlah total risap kita pada hari ini approximately about 2,422 kg. Yang mana pesawat yang didatangkan daripada Bekalan Udara, Bomba dan Penyelamat Subang.
Nak ke mana? Tak ke kedai sana. Beli barangan. Beli di sini je. Tengok. Wah. Ini semua barangan Malaysia. Barang bermutu bertaraf dunia. Barangan Malaysia. Harga berpatu tentu ada bandingan. Barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Berbanggalah. Betul-betul. Barang baik, barang kita. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Kita bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Alasan Cheng Ho selepas Malaysia diratah Garuda. Akibat doping, 2 badan negara terima akibat. Kita mulakan dengan Piala AFF Suzuki 2020. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengakui kegagalan menangani corak permainan berintensiti tinggi menjadi faktor utama anak buahnya tunduk 1-4 kepada musuh tradisi Indonesia dalam perlawanan terakhir Kumpulan B malam tadi. Pemain ini dia adalah utility. Tan Cheng Ho menegaskan skuad negara gagal untuk bangkit pada aksi wajib menang itu walaupun beraksi dengan baik dalam 15 minit pertama, menyaksikan mereka berjaya membuka tirai jaringan menerusi rembatan Art Kogileswaran pada minit ke-12. Namun pengendali berusia 53 tahun itu menjelaskan kehilangan 2 tonggak pertahanan iaitu Kapten Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak dan Syahrul Sa'ad. Akibat kecederaan menyebabkan benteng negara terlalu rapuh sehingga diperosi 4 gol. I think the boys also cannot rise the occasion due to the intensity pressing with the Indonesia. Then of course we have missed these 2 centre back Aidil and Syahrul. They already help us in the stability in our defence. Overall, we are very disappointed with this big scoreline result. Definitely, we have to move on for the next chapter. Kekalahan di tangan skuad Garuda itu menyaksikan Malaysia gagal mencapai sasaran untuk mara ke pentas final buat kali kedua berturut-turut selepas edisi terakhir pada 2018. Keputusan itu juga menyaksikan Harimau Malaya menduduki tangga ketiga kumpulan dengan 6 mata sekaligus gagal melepasi peringkat kumpulan kejohanan di tahun itu buat kali kedua sejak 2016. Ia juga kekalahan ketiga Malaysia kepada Indonesia dalam 5 pertembungan terakhir di pentas Piala AFF. Sementara itu, Ketua Jurulatih Indonesia Shin Tae-yong memuji aksi bertenaga anak buahnya yang bangkit daripada ketinggalan 1 gol untuk menewaskan Malaysia 4-1 sekaligus menjamin slot ke peringkat separuh akhir. 오늘 사실 미팅 나가기 전에 우리가 선제골을 주더라도 우리가 원하는 플레이를 하자. 절대 흥분하지 말고 우리가 하고자 하는 플레이를 하게 되면 충분히 우리가 이길 수 있다고 선수들한테 자신감을 심어줬고요. 그다음에 상대하고 볼을 경합할 때 밀지 않는 그런 부분에서 체력과 Kemenangan itu menyaksikan skuad Garuda muncul juara kumpulan B dengan 10 mata hasil 3 kemenangan dan 1 seri. Mereka akan menentang naik juara kumpulan B Singapura di separuh akhir pertama pada 22 Disember manakala perlawanan timbal balik berlangsung pada 25 Disember. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan juara bertahan Vietnam yang berada di tangga kedua kumpulan A meskipun menang 4-0 ke atas Kemboja bakal menentang juara kumpulan A Thailand pada 23 dan 26 Disember. Semua perlawanan separuh akhir dan perlawanan akhir yang turut dijalankan secara timbal balik berlangsung pada 29 Disember dan 1 Januari 2022 di Stadium Nasional Singapura. Kekecewaan peminat sukan Malaysia dalam kempen Piala AFF 2020 mungkin terubat sedikit dengan berita gembira ini. Pemain squash lelaki utama negara Ng In Yao mengutarakan janjinya untuk menamatkan kemarau kerajaan Malaysia selama sedekad apabila menjuarai kejohanan individu Asia 2021 di Islamabad, Pakistan semalam. Turun selaku pilihan utama kejohanan, In Yao beraksi cemerlang menewaskan pemain nombor 49 dunia Yip Zifeng dari Hong Kong 11-6, 13-11, 11-9 dalam masa 34 minit untuk dinobatkan sebagai juara kategori lelaki.
Ini juga merupakan kemenangan pertama Inyao di kejohanan tersebut selepas membantu Malaysia merangkul kejohanan berpasukan Asia pada awal bulan ini. Pemenang pingat gangsa Sukan Kemudian 2018 Muhammad Nafi Izzuan Adnan merupakan pemain Malaysia terakhir memenangi kejohanan lelaki pada 2011. Sementara itu, pemain nombor 39 dunia Rachel Arnold gagal mengikut jejak langkah Inyao membawa pulang gelaran juara kategori wanita apabila tewas kepada Tong Ziwing yang juga dari Hong Kong 8-11, 11-13, 5-11. Kali terakhir Malaysia memenangi gelaran wanita di kejohanan ini menerusi kejayaan legenda squash negara yang juga juara 9 kali kejohanan Dato' Nicole David pada tahun 2015. Ini pula berkenaan isu doping dua atlet angkat berat. Panel pendengaran anti-doping Malaysia memutuskan bahawa atlet angkat berat Muhammad Azroy Hazal Wafi Izzahar Ahmad dan Muhammad Ikram Haikal Muhammad Zuari digantung selama 4 tahun daripada menyertai sebarang aktiviti dan kejohanan sukan berkenaan. Perkara itu dimaklumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam satu kenyataan. Dalam kenyataan tersebut, KBS memberitahu kedua-dua atlet berkenaan telah melanggar Artikel 2.1 dan Artikel 2.2 Peraturan Anti-Doping Adamas 2021 dan Kod Anti-Doping Dunia 2021. Sesi pendengaran kedua-dua atlet berkenaan telah berlangsung pada 23 dan 30 Oktober lalu yang melibatkan panel pendengaran yang adil, saksama dan bebas daripada operasi Adamas. Mereka bagaimanapun boleh mengemukakan rayuan secara bertulis terhadap keputusan ini kepada pihak Adamas dalam masa 21 hari daripada tarikh surat pemakluman keputusan tersebut. Muhammad Azroy yang juga pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 2018 dan Muhammad Ikram sebelum ini didapati positif bahan anabolik steroid pada Mei lalu. Majlis Anugerah Sukan Negara 2019-2020 yang sepatutnya berlangsung esok telah ditangguhkan ke satu tarikh yang akan diumumkan nanti. Penangguhan itu dimaklumkan Majlis Sukan Negara MSN dalam satu kenyataan selepas mengambil kira situasi bencana banjir yang sedang melanda negara ketika ini. Menurutnya, penangguhan itu juga dibuat bagi memastikan Badan Sukan Negara itu dapat memberi tumpuan terhadap bantuan dan sokongan yang diperlukan kepada mereka yang terjejas. Tamat MSN tarikh baharu bagi penganjuran Majlis Anugerah Sukan Negara itu akan dimaklumkan kelak. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM merancang untuk menyediakan sekurang-kurangnya 3 kejohanan kepada atletnya sebagai persediaan kesukan si Hanoi pada bulan Mei tahun depan. Timbalan Presiden Dato' Mumtaz Jaafar berkata sekiranya keadaan mengizinkan, atlet akan dihantar bertanding di kejohanan luar negara bagi memastikan mereka mendapat pendedahan dan aksi kompetitif terbaik menjelang Tamasya Dwi tahunan itu. Menurut Datuk Mumtaz, KOM mungkin bakal menganjurkan satu lagi kejohanan tertutup sebagai persediaan buat atlet, manakala kejohanan luar negara pula bergantung kepada keadaan semasa COVID-19. Namun, sekiranya program pendana di luar negara itu tidak dapat dilakukan, KOM akan menggantikan dengan beberapa kejohanan tempatan selain menjemput beberapa atlet luar negara. Mengenai penganjuran kejohanan olahraga kebangsaan 2021 di Stadium Mini Majlis Sukan Negara yang berakhir semalam, bekas atlet kebangsaan itu turut meluahkan rasa puas hati dengan prestasi dan semangat juang para atlet yang beraksi pada hari pertama dalam cuaca hujan Sabtu lalu. Tambahnya, pemilihan atlet kesukan C akan disenar pendek dalam masa terdekat supaya persiapan dapat dimulakan dengan kemungkinan besar skuad kali ini dibarisi oleh atlet senior dan pelapis. Pemenang pingat emas acara Recurve Individu Lelaki Sukan Malaysia SUKMA 2018, Muhammad Khairul Nazim Muhammad Yunus menyahut cabaran untuk menghadiahkan sebanyak mungkin kilauan pingat emas kepada kontingen Selangor pada Tamasya edisi 2020 di Kuala Lumpur tahun hadapan. Sebelum ini, Persatuan Memanah Selangor SELAR meletakkan sasaran 5 pingat emas dalam acara memanah bagi memadam pencapaian 1 emas dan 2 perak semasa edisi 2018. Menurut Muhammad Khairul Nazim, dia tidak menganggap sasaran 5 pingat emas itu sebagai tekanan buat dirinya dan rakan sepasukan. Sebaliknya, atlet berusia 19 tahun itu menganggap ia sebagai pembakar semangat untuk mereka memperbaiki pencapaian cemerlang yang dilakukan semasa SUKMA edisi lalu.
pressure tu dalam semua sama. Sebab semua di pressure. Semua akan diletak harapan yang tinggi. Tapi macam mana kita nak kawal pressure tu untuk Archers ni? So bagi saya pressure untuk letakkan emas yang tinggi tu, saya akan tolak ke tepi. Sasaran tersebut diumumkan Setiausaha Kehormat Muhammad Afendi Jamaluddin berdasarkan persediaan awal yang dilakukan SELA, termasuk menganjurkan kejohanan secara virtual atau virtual scoring sejak Jun lalu. Seramai 6 atlet lelaki dan wanita terbaik bagi kategori compound dan recurve akan disenari pendek untuk mewakili Selangor pada Sukma tahun hadapan. Edisi Sukan 20 Disember berakhir di sini. Kembali semula bersama Dia dan juga Syariah. Assalamualaikum. Sukan untuk semua. Baik, bersua kembali. Sebelum kita ke perkembangan luar negara, kita akan ke Taman Seri Muda Shah Alam seketika bersama dengan Tuan Muhammad Ikram untuk laporan terkini di sana. Ya, Ikram, bagaimana agaknya situasi terkini di sana? Boleh kongsikan? Ya, Syaril dan Dia, tinjauan saya dah tu sampai kira-kira jam 5 petang tadi di Taman Seri Muda ini, dan apa yang saya boleh katakan, suasana di sini penuh dengan orang ramai dan juga NGO. NGO sendiri datang untuk memberi bantuan kepada penduduk-penduduk Taman Seri untuk memberi bantuan kepada penduduk-penduduk di sini seperti bantuan air, makanan dan juga keperluan di batu dan sebagainya. Dan selepas itu saya berpeluang ataupun saya pergi ke pusat operasi bomba yang berdekatan dengan dan pusat operasi bomba itu turut menerima kehadiran Menteri Kesihatan YB Khalil Jamaluddin. Beliau tiba kira-kira jam 6 petang sebelum diberikan taklimat oleh Panglima 11 Brigade, Brigadier Jeneral Nurul Azril Arifin. Beliau kemudian dibawa meninjau keadaan rumah penduduk yang terjejas yang berdekatan kawasan di sini. Beliau juga dalam sidang media selepas itu menasihati penduduk yang mempunyai gejala COVID-19 ataupun yang tidak sihat segera ke PPS berdekatan untuk segera diberikan bantuan kesihatan, kerana jelas beliau ini akan memudahkan lagi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengawal jangkitan ataupun peneloran COVID-19. Dan dalam masa sama YB Rina Harun turut datang ke sini untuk memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk yang terjejas seperti bantuan makanan, minuman dan keperluan yang menjadi mendesak kepada penduduk-penduduk di sini. Dan antara dalam sidang media tadi dan sempat saya bertanyakan apakah keperluan yang diperlukan penduduk-penduduk di sini, antaranya ialah keperluan flashlight, keperluan power bank ataupun bantuan power bank ataupun bagi untuk dan bagi keperluan untuk wanita seperti tuala wanita, benda-benda yang menjadi asas untuk golongan wanita. Dan beliau setelah itu juga
berkata akan pihak kementerian juga akan memberikan bantuan 4,000 lagi bantuan esok yang akan diedarkan bermula esok di sekitar Shah Alam. Dan apa yang boleh saya katakan di sini, kerjasama dan juga penglibatan NGO-NGO sini seharusnya dipuji kerana banyak bantuan seperti pakaian, makanan, minuman banyak diberikan kepada penduduk di sini. Itu yang saya boleh katakan di sini, Syaril dan Dia. Okey, baik. Terima kasih Ikram untuk perkembangan semasa dari Taman Seri Muda Shah Alam. InsyaAllah kalau ada perkembangan nanti Ikram akan bawakan kepada kami. Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan peningkatan kes positif COVID-19 di pusat pemindahan sementara PPS seluruh negara susulan banjir yang berlaku ketika ini. Setakat 11 pagi tadi, sebanyak 181 kes positif COVID-19 dikesan membabitkan penduduk terjejas banjir. 117 daripadanya dikesan di Selangor, 52 di Pahang, 6 di Kelantan, 4 di Kuala Lumpur serta 1 kes masing-masing di Negeri Sembilan dan Melaka. Pada sidang media di Parlimen, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, kebanyakan individu yang dijangkiti membabitkan pesakit kategori 1 dan 2. Mereka telah dipindahkan ke hospital, pusat kuarantin COVID-19 PKRC dan PPS khusus untuk pengasingan kes COVID-19. Ada 206 bilangan mangsa banjir yang kontak rapat, 206, dan mereka ini sama ada dipindah ke PPS yang khusus ataupun kepada PKRC ataupun kepada stesen kuarantin ataupun dihantar ke hospital. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan disebabkan bencana banjir ini mungkin akan berlaku peningkatan kes disebabkan keadaan pemindahan yang terpaksa dibuat dalam keadaan yang sangat-sangat berisiko tinggi dan mungkin ada langkah-langkah kesihatan awam yang tak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kita memahami sebab keutamaan dalam kita menyelamat mangsa banjir ini adalah untuk menyelamatkan mereka. Khairy turut memaklumkan petugas kesihatan di kesemua PPS akan ditambah bagi melancarkan proses saringan COVID-19. Sementara itu, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan supaya ujian saringan COVID-19 dilakukan terhadap penduduk terjejas banjir di PPS. Ujian itu bagi membolehkan mereka yang positif COVID-19 diasingkan sekaligus mencegah kluster baru daripada berlaku. Bila kita masuk ke PPS ni perlu buat swab test dan swab test supaya kita dapat asingkan mereka yang positif dan negatif. Dan ini perlu diambil kira prioriti utama yang pertama sekali. Dan kita tidak mahu pusat ini menjadi center ataupun kluster Sultan Abdullah meluangkan masa hampir sejam menyantuni 225 penduduk terjejas banjir di PPS Wisma Belia, Kuantan, Pahang. Memiliki ketinggian hanya 72 cm, seorang remaja perempuan dari Florida dinobat wanita paling pendek di dunia. Ildine Aumat, 18 tahun, dikatakan menghidap sindrom kerdil yang disebut sebagai sudden dysplasia. Ia menerima pengiktirafan daripada Guinness World Records, tidak menyangka dirinya mampu terus hidup. Bagaimanapun, gadis itu terpaksa menggunakan kerusi roda kerana kakinya yang bengkok dan sukar untuk berjalan. Aksi seorang gadis mengangkat simen menjadi tular di Indonesia. Nur Aini berupaya memikul simen seberat 50 kg untuk dipindahkan daripada sebuah truk ke dalam gudang. Pelajar Universiti Makassar itu tidak malu membuat pekerjaan tersebut demi mencari rezeki yang halal. Sehingga kini video terbabit meraih lebih 8 juta tontonan dan mendapat 675,000 tanda suka.
Baik, ini pula pergaduhan punca seorang lelaki berbaring di tengah jalan. Dalam insiden di Indonesia, kelihatan kenderaan lalu lalang ketika pertengkaran antara pasangan kekasih itu terjadi. Orang awam terpaksa campur tangan selepas melihat lelaki terbabit masih meniarap dan tidak mengendahkan si kekasih. Baik, berita perdana edisi 20 Disember berakhir di sini. Terus amal kawalan diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa menerusi portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Kami tinggalkan anda dengan visual situasi banjir. Ayuh seluruh rakyat Malaysia bersama-sama kita berdoa semoga banjir segera surut. Yang sahih di berita RTM dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera, kita jumpa lagi.